Terima kasih Ahmad Datuk Pusi. Terima kasih Padang Terap. Saya tertarik dengan apa yang dihujahkan oleh Yang Amat Padang Terap. Dan sebenarnya ini adalah tanggungjawab kita bersama. Saya tidak nak saya tidak nak menyalahkan usaha kerajaan, pemerintah negeri, negara sebagainya dalam kita menyediakan fasiliti, kemudahan, pembangunan sebagainya. Dan ini peranan kita sebenarnya. Maknanya kalau kita miskin, tidak ada pembangunan pun boleh juga perkara yang tidak baik berlaku. Tetapi ini adalah satu benda yang perlu kita berikan perhatian. Bahkan bukan sahaja pada kerajaan, bahkan kita sebagai pemimpin, ahli politik, sama ada di peringkat parlimen ataupun DUN dan sebagainya, bahkan di seluruh peringkat. Cuma saya minta pandangan Yang Amat, apakah sepatutnya kita berlaku? Bukan sekadar kita memberikan lemparan, menyalahkan kerajaan kerana menyediakan peruntukan dan melalaikan tanggungjawab lain. Bahkan pada saya, peranan kementerian, agensi yang bukan secara terus pendidikan pun, Kementerian Pelajaran, Kementerian Pendidikan Tinggi, bahkan kementerian yang lain juga banyak. Tapi apakah pandangannya Muhammad supaya masalah ini akan dapat kita tangani dan kita boleh memberikan bangunan, dalam masa yang sama kita juga menjaga supaya spiritual dan kerohanian masyarakat ini diimbangkan dengan bangunan fizikal. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat pada Maran. Saya setuju dengan apa yang disebut ni, peranan kita bersama, baik daripada pihak kerajaan, baik daripada pihak pembangkang. Sebagai pemimpin kita bertanggungjawab. Malah Islam sendiri pun menyebut tentang pembangunan manusia, dan berkali-kali disebut oleh pihak kerajaan tentang pembangunan modal insan. Saya percaya memang disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, iaitu ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 5 ayat yang pertama ini menyebut tentang manusia, pembinaan insan. Dan Imam Ghazali menyebut bahawa bila manusia sudah boleh terbang di udara macam burung, boleh berenang di lautan macam dalam air macam ikan, mereka lupa nilai keinsanan dia. Maka saya menyebut bukan saja peranan pihak pemerintah menyediakan, kerajaan menyediakan prasarana, tetapi pada masa yang sama bagaimana prasarana ini boleh dimanfaatkan oleh manusia-manusia yang terbaik yang dibangunkan oleh kita secara bersama. Saya ingin menyentuh tentang butiran 03100, Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Persekutuan FEKRA. Di kawasan saya begitu banyak rancangan-rancangan pembangunan FEKRA ini, dan saya ucap terima kasihlah kepada semualah, termasuk ke pihak kerajaan yang telah mewujudkan agensi ataupun lembaga yang begitu bermanfaat kepada kita untuk membangunkan tanah-tanah kita yang terbiar dan sebagainya. Cuma saya di Padang Terap itu ada satu masalah yang berlaku, iaitu FEKRA Sibapin, yang sekarang ini seolah-olah ada masalah di sana. Saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, apakah status projek FEKRA Sibapin ini yang sudah berjalan, fasa yang pertamanya sudah pun diratakan, pada masa yang sama kita melihat masih lagi berlaku tarik-menarik, pencerobohan tanah di dalam kawasan FEKRA ini, dan bagaimanakah pihak kerajaan menyelesaikannya. Setengah daripada yang mendapat pula dilibatkan sebagai peserta kepada FEKRA Sibapin ini, yang saya lihat senarainya adalah orang luar, bukan daripada orang Padang Terap, diluluskan daripada orang daripada Kubang Rotan, di sebelah luar dekat dengan Kota Star, orang Jitra, orang lain yang dapat, tapi rakyat Padang Terap sendiri tak dapat. Bagaimanakah kerajaan boleh melibatkan orang-orang Padang Terap sendiri dalam FEKRA ini, yang dibuat ladang, dibangunkan, kemudian mereka mendapat sedikit sebanyak hasil-hasil apabila dengan campur tangan pada kerajaan. Saya menyentuh juga tentang 04100, Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah. Jadi diluluskan dalam Dewan Rakyat suatu ketika dulu, iaitu Akta 249, yang melibatkan pembangunan kawasan-kawasan pedalaman, kawasan-kawasan terpencil, iaitu di negeri Kedah Darul Aman, melibatkan di antara kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Yang saya cukup gembira apabila melihat bidang-bidang kerjasama yang ditandatangani sebelum daripada ini, dan akan berakhir pada 2011 perjanjian ini. Dan saya mengalu-alukan penyambungan kerjasama dan penyambungan kepada perjanjian
kader yang sepatutnya sudah tamat, tetapi kesediaan kementerian untuk menyambung kembali perjanjian ini selepas bertamat dan menyerahkan kepada pihak kerajaan negeri. Saya cukup alu-alukan langkah ini, dan saya kira langkah ini sudah tentulah akan memberikan manfaat yang cukup banyak kepada rakyat. Cuma saya ingin membangkitkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan kader ini. Yang disebut ada bidang-bidang kerjasama ialah tentang pembangunan pelancongan, pembangunan pertanian komersial, pembangunan komunikasi dan teknologi maklumat, pembinaan jalan luar bandar dan juga kampung, dan juga bidang-bidang yang berkaitan dengan pengurangan kemiskinan. Saya akui sebahagian daripadanya sudah pun kita capai dan kita nak lihat kesannya. Tapi bagaimana tentang pelancongan yang rasanya belum lagi diteroka sepenuhnya? Kader-kader yang mungkin berjaya, rumah-rumah yang kita bina dan boleh dijadikan contoh kepada negara luar, pelancong-pelancong yang datang melihat bagaimana peranan kerajaan dalam membangunkan masyarakat yang miskin, masyarakat di luar bandar, boleh dicontohi oleh negara-negara dunia ketiga. Begitu juga dengan pembangunan pertanian komersial. Saya taklah maksudnya nak memohon daripada kerajaan untuk memberikan kepada peserta-peserta kader ini dengan projek-projek yang besar. Penduduk-penduduk kampung tak perlu projek-projek besar. Kalau yang datang pun ke dalam kawasan padang terap, ratusan hektar yang dibangunkan itu adalah orang-orang yang ada duit banyak. Tapi peserta-peserta kader ini adalah mereka yang miskin, mereka yang perlukan pembelaan. Mereka yang mereka perlu ialah pertanian yang mungkin berbentuk sara diri. Adakah pihak kader atau pihak kerajaan boleh berhasrat untuk meluluskan kepada mereka, mungkin dalam 3-4 ribu untuk mereka menanam tanaman-tanaman kontan di sekeliling rumah mereka, yang akhirnya mereka boleh makan dan juga tak perlu lagi beli di pasar-pasar. Ini bagi saya cukup menyentuh kepada keperluan mereka. Begitu juga dengan mungkin ternakan ayam, itik, puyuh dan sebagainya yang mereka boleh pelihara dan akhirnya memberikan pendapatan sampingan kepada mereka, di samping mereka boleh gunakan untuk mereka makan untuk keluarga mereka. Pembangunan komunikasi dan juga teknologi maklumat, saya belum melihat lagi di kawasan padang terap tu banyak kader-kader yang saya tengok wujud di sana, tapi teknologi maklumat masih lagi berada di tahap yang cukup minimum. Jurang atau digital gap yang berlaku di antara masyarakat yang ada di kawasan padang terap ini, terutama yang berada di kader, masih lagi jauh ketinggalan berbanding dengan mereka yang berada di kawasan-kawasan bandar. Bukan sekadar di kader saja, saya mencadangkan supaya pihak kementerian melihat sama di rakyat keseluruhannya di kawasan-kawasan pedalaman seperti padang terap ini, bagaimana boleh diberikan kursus-kursus tentang komputer, ICT dan sebagainya, supaya mereka mendapat maklumat yang tepat daripada pihak kerajaan, supaya tidak disalahertikan di kalangan rakyat bawahan dasar-dasar polisi-polisi yang baik untuk mereka manfaatkan. Dah habis ke? Ya. Boleh sikit ke? Saya nak gulung. Tak ada digulung, man. Ini masa jawatankuasa bukan penggulungannya, man. Jadi saya ucap terima kasih kepada pihak, kepada pengurusi yang berikan ruang kepada saya. Terima kasih. Ya, terima kasih, man.